Okey, Okey, Ustaz. boleh? Boleh, boleh. Okey. Uh, Makanya penghuni syurga, kata Rasulullah SAW, telah pergi ke sana, ke pasar ni, ke supermarket, ke tempat ni adalah fi kulli ya'tunaha kulla jum'atin. Dia pergi pada setiap hari Jumaat. Fatahubbu rihus syamal. Kemudian apa yang berlaku dalam perjalanan ke sana, lantas bertiup angin utara dan apa nama? Fatahthu fi wujuhihim, yang menyemburkan ke wajah dan pakaian mereka. Dan penghuni syurga pergi ke pasar ni, supermarket dalam syurga ni pada setiap hari Jumaat. Jadi soalan muncul, apakah dalam syurga ada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu? Itu nanti kita akan bincang. Maknanya pasal Lantas minggu bertiup lah, angin Ustaz. utara. Pasal Itu minggu. Kak Saripah? Pasal minggu. Kalau Lebih Jumaat. kurang lah bahasa minggu. Sebab dia seminggu sekali kan. Cumanya nanti kita dah bagi tahu tadi, kalau konsep kita pasal minggu, cumanya yang ini ni lebih hebat lah. Syurga kan. Okay. Pada hari Jumaat. Tapi tak dinyatakanlah pagi ke petang ke malam ke tidak. Tapi dia kata ahli syurga akan pergi ke pasar ni pada setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat. Ada solat Jumaat juga ke di dalam syurga ni? Itu soalan-soalan yang muncul. Semacam mana bila kita bincang bab Haudul Nabi, telaga Nabi di akhirat tu, di Yaumil Mahsyar tu, ada orang tanya, ada ikan ke dalam kolam tu? Ada. Itu soalan-soalan yang menarik lah. Kritis lah tu, tak apalah. Baik. Lantas bertiup angin utara, rihus syama' tadi, rihus syama' fatahthu fi wujuhihim, yang menyembur, maka kena ataupun kenalah menerpa wajah-wajah mereka, wa thiyabihim, dan juga menyembur dalam pakaian mereka, maka fayazdaduna husnan wa jamala. Apa kesan daripada semburan ataupun terpaan angin ke wajah tubuh badan pakaian mereka tu? Fayazdaduna husnan wa jamala. Maka bertambah-tambahlah keelokan dan kecantikannya, yakni wajah mereka dan juga pakaian-pakaian mereka itu. Dalam syurga tak payah pakai kuh putih, kuh hitam, kuh apa, tak payah dah. Segala produk tu tak payah dah. Make-up tu tak payah dah. Sebab natural beauty. Natural beauty from the heaven. Tak ada masalah. Fayazdaduna husnan wa jamala. Maka kata lagi, fayarji'una ila ahlihim. Selepas mereka selesai urusan di pasar tersebut, tak tahulah beli apa ya. Beli apa tak tahu. Cumanya fayarji'una ila ahlihim, kemudian mereka pun kembali kepada keluarga mereka, kediaman mereka lah. Wa qad izdadu husnan wa jamala, dan dia mendapati ahli keluarga mereka itu pun semakin bertambah keelokan, kebaikan dan kecantikannya. Buka balik punya dah. Saja. Fayaqulu lahum ahluhum, dia pun baliklah. Dia balik-balik, dia tengok ahli keluarga dia tu makin cantik, makin elok sebagaimana sebelum dia tinggal tadi. Maka dia juga fayaqulu lahum ahluhum, maka dia pun berkatalah kepada ahli keluarga dia itu, satu lagi ya. Wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kalian semua ni semakin bertambah-tambah keelokan dan kecantikan kalian. Maksudnya sebelum aku tinggal tadi macam ni, balik-balik tengok makin bertambah. Kecantikan, keelokan, makin muda, makin apa gitu gini makin cantik, makin berseri ke lagu mana ke, ada perubahan lah, ada perubahan ketara. Tetapi apa yang berlaku? Maka mereka menjawab, siapa mereka ni? Ahli keluarga tak dilihat dah. Siapa ahli keluarga dia ni? Kalaulah suami, isteri, anak masing-masing itu adalah ahli syurga, barangkali hidup sekali belaka. Bersama dengan bidadari apa semua gitu beginilah. Pembantu syurga apa semua gitu begini. Maka mereka pun menjawab, yakni ahli rumah, ahli syurga, ahli mahligai mereka ni, ahli istana mereka ni, ahli keluarga mereka dalam syurga. Maka mereka melihat balik. Bila dia balik tengok semua tu makin cantik apa semua, maka mereka pun menjawab, dan kamu juga demi Allah, wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kamu juga semakin bertambah-tambah selepas daripada kami tengok kamu tadi,
husna, daripada keelokan dan kecantikan kamu. Nak katanya dalam syurga ni hanya ada puji-pujian, benda elok saja, benda yang tak elok langsung dah tak ada. Yang ada hanyalah puji-pujian sesama ahli syurga. Bahkan keelokan itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Tidak pernah lagi berkurang. Inilah menariknya hadis yang ataupun kisah yang sedang kita bincang, kisah ke-9, iaitu suqil jannah. Jadi banyaklah timbul soalan. Tadi saya sebut hari Jumaat ni. Apakah ada hari-hari lain? Satu. Okey, pasar ni pula. La suqil. Dah, pasar ni siapa dia duk berniaga kat sini? Siapa duk berniaga sini? Mungkin kita tertanya dah, siapa berniaga kat sini? Siapa yang menguruskan? Of course lah yang menguruskan dalam syurga Allah dan para malaikat lah kan. Lepas tu kalau saya nak berniaga juga ni, nak ambil lesen dengan siapa? Mungkin soalan tu dia tanya. Saya atas muka bumi dulu, saya ni berniaga. Jadi kok-kok lah. Boleh minta lesen ke macam mana nak berniaga juga kat sini? Duduk dalam syurga dah, nak fikir apa pasal berniaga lagi? Sajalah, boring-boring lah. Mungkin itu soalan-soalan yang ditanya. Dia rupa bentuk dia lagu mana? Nah, pasal dalam syurga ni. Tu. Baik. Itu semua kalau ada petunjuk daripada wahyu, boleh kita jawab. Tapi kalau tak ada, kita pun boleh kata, contohnya dalam bab hari Jumaat ni. Nah, nanti dalam ulusan ini disebut. Lagi satu-satu. Takhrijul hadis. Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Dia ada dua riwayat, cuma gabungan, kemudian kita datangkan satu aja lah. Dalam kitab Al-Jannah wa Sifatu Na'imiha wa Ahliha, syurga dan sifat ke Na'imiha ni apa dah? Sifat kenikmatannya dan juga ahli-ahlinya. Kata itu. Bab fi suqil jannah wa ma yanaluna fiha minan na'imi wal jamal. Padanya syurga, pasar syurga, wa ma yanalu, dan berkaitan dengan padanya minan na'imi, daripada segala nikmat dan kecantikannya, jamal. Nombor 2833. Baik, intipati dan pengajaran kisah. Nombor 1, dapat diketahui bahawa dalam syurga ada pasar dan para penghuni syurga akan mendatanginya, iaitu ada setiap hari Jumaat. Pada ni sebenarnya P ni. Pada setiap hari Jumaat. Jadi soalan saya sebut tadi, atas muka bumi selain hari Jumaat ada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi dalam syurga macam mana? Ada ke tidak? Wallahu a'lam. Apakah kita ada pernah dengar hadis-hadis lain? Setakat ni saya tak pernah dengar. Apakah ibu-ibu sekalian ada dengar hadis-hadis lain untuk mengaji dengan ustaz lain, dengan ustaz apa nama? Ustaz apa nama Yusuf Arba'in ke pasal syurga ni? Ada dinyatakan ada hari-hari lain dalam syurga? Saya ingat, saya tak ingat. Mungkin saya tak jumpa lagi dan saya tak ingat lah. Jadi bila sebut hari Jumaat lagu mana? Ghalibnya kalau ada hari Jumaat adalah Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Itu sistem kita atas muka bumi. Tapi ini kita bincang pasal syurga. So setakat ini saya pribadi tak jumpa isyarat yang kata ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi saya tawakuf. Saya tak berani nak memandai-mandai sehingga saya jumpalah dalil yang jelas kata dalam syurga esok pun ada 7 hari 1 minggu juga. 7 hari 1 minggu. Maka kalau itu, saya pegang. Tak ada masalah. Pada soalan kedua, apakah di sana ada solat Jumaat? Dah, tidak ada lah. Tidak ada. Di syurga ni bukan lagi waktu untuk beribadah, tidak sama sekali. Di syurga ini hanya untuk waktu untuk menikmatilah, merasa nikmat seumpamanya. Lagipun solat Jumaat macam yang kita buat ni, orang lelaki ni adalah orang Islam syariat Nabi Muhammad sahaja. Syariat Nabi-Nabi lain tak ada pun solat Jumaat tu. Lain pula dia punya cara, ya. Kita sahaja yang ada solat Jumaat dengan rukun-rukunnya yang begitu begini, mazhab Syafi'i kena 40 apa semua tu. Baik. Yang kedua, didapati dalam syurga ada angin yang bertiup. Ini persoalan juga. Angin yang bertiup dari arah utara, rihus syama. Maka bila ada utara, apakah ada selatan? Apakah ada timur? Dan ada barat? Tak. Ada arah lah maksudnya. Dalam syurga tu ada. Ghalibnya kalau kata di dalam ada ruang, adalah semua benda ni.
adalah dia punya pintu masuk dan seumpamanya. Ghalibnya begitulah sebagai kefahaman kita yang biasa itu. Tapi hakikatnya ada ke tidak? Tu kita kena kata lebih selamatlah wallahu a'lam. Sebab cerita ni cerita syurga. Kalau kata memang ada hadis lain sebut, selain daripada utara, ada selatan, ada timur, ada barat, gitu begini, ada matahari, ada bulan, ada bintang, itu kita berkata, iyalah ada lah. Tapi kalau tak ada, macam mana? Utara je lah dulu. Bukan bermaksud, sebab ni benda gaib. Bila benda gaib ni yang lebih selamat adalah kita stick on the text ataupun kita ambil secara literal dulu sebelum kita jumpa yang lain untuk kita kembangkan kefahaman tersebut. Ya. Baik, apa yang berlaku adalah didapati dalam syurga ada angin yang bertiup dari arah utara yang menimpa ataupun yang menerpa ataupun yang terpercik ke wajah dan juga tubuh badan pakaian ahli syurga yang mereka ni dalam perjalanan pergi ke pasar syurga. Dan apa yang berlaku bersama angin itu semburan wangian yang menerpa wajah dan pakaian mereka sehingga bertambah keelokan dan kejayaan. Fayazdaduna husnan wa jamala. Sehingga menyebabkan semakin bertambah-tambah kecantikan dan keelokan tubuh badan ataupun wajah dan juga pakaian mereka dan seumpamanya. Tu antara we cannot imagine with our human being brain. Benda ni memang lagu mana ni, sekadar kita tahu dan selagi mana riwayat itu terbukti sahih, maka wajib atas kita mengimaninya. Dan untuk hakikatnya kita kata wallahu a'lam, kita kena pergi syurga sendiri. Jadi kalau bab ni pun kita tak boleh nak fikir habis, tiba-tiba ada orang tanya tentang Allah tu lagu mana. Boleh ke kita? Memang tak boleh lah. Memang tak mampu. Memang tak mampu untuk kita nak mencapai so-called kononnya ma'rifatullah dalam arti kata sehingga betul-betul merasai dan so. Tak boleh. Kita kena hanya kenali Allah melalui apa yang Allah Ta'ala suruh, iaitu yang pertama, ayat, dia panggil apa? Ayat maktubah. Maktubah. Tak di sini. Maktubah. Iaitu wahyu. Wahyu yang diturunkan ataupun Quran dan hadis lah maksudnya. Yang kedua, boleh kenali Allah melalui ayat apa dia? Kauniyah. Kauniyah ni kaf ke qaf? Cuba saya mak sikit Kak Lina. Apa dia Ustaz? Kauniyah. Selalu sebut kauniyah, kaf kot. Kauniyah. Kauniyah ayat penciptaan. Apa ayat kauniyah? Ciptaan alam. Ya, tentang alam. Ciptaan Allah lah. Penciptaan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan duk fikir pasal zat Allah ni, hakikat dia. Memang tak mampu. Sebagaimana syurga, neraka apa semua tak mampu kita dapat rasa yang real, yang hakikinya. Tapi kita dapat tahu dengan knowledge, dengan maklumat, dengan khabar yang sahih, khabar sadiq daripada Quran dan hadis. Tetapi kita dapat rasai kehebatan ciptaan Allah melalui al-makhluq. 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 Sebab apa? Allah itu khaliq. Allah itu pencipta. Kita makhluk yang dicipta. Allah maf'ul, pembuat. Kita adalah maf'ulun bih, yang dibuat. Maka cara nak faham ataupun nak faham seseorang pencipta tu hebat, satu pencipta tu hebat, tengoklah pada ciptaannya. Maka kita renung alam, matahari, bulan, bintang, ikan-ikan di laut, binatang, segala sistem ekosistem yang luar biasa, langit, bintang, orang duk tengok langit lah, bintang lah, apa semua itu ni. Itu semua mengembalikan kita kepada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Hebat, Allah Maha Pencipta. Tidak ada lain lah yang mampu menyaingi Allah dalam apa yang kita maksudkan ini, penciptaan makhluk itu. Maka ia memadai dah untuk meyakinkan kita bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Nah, baik. Katanya lagi apa dia di situ? Ahli syurga nombor 3 akan hidup dalam keadaan nikmat yang berterusan, malah sentiasa bertambah saban masa. Kenapa? Hadis sebelum ni apa dia? Khalidina fiha khuludun fala mauta.
kekal kamu dan tidak akan mati lagi. Kisah Kabshin Amlah. Ingat tak kisah Kabshin Amlah? Apa dia Kabshin Amlah? Siapa boleh jawab? Kabshin Amlah yang disembelih, fayudhbah, yang disembelih itu. Maut. Kibas. Maut. Al-maut. Al-maut, betul. Al-maut dalam bentuk Kabshin Amlah, biri-biri yang Biri-biri. kibas lah, orang Arab panggil kibas. Dia biri-biri, dia lain sikit. Dia biri-biri yang besar sikit. Kabshin Amlah yang berbelang hitam putih, dan itu adalah gambaran al-maut dalam bentuk form makhluk. Dan fayuzbah, ia telah disembelih di hadapan ahli syurga dan ahli neraka, dan di akhirnya hadis itu disebutkan, ya ahlal jannah khuludun fala mauta, wahai ahli syurga, kekal kamu selamanya dan tidak akan mati. Horelah ahli syurga belaka. Ya ahlan nar khuludun fala maut, wal iyad billah min dhalik. Dikatakan pada ahli neraka, khuludun fala mauta, kekallah kamu, tidak akan mati lagi duduk dalam neraka tu sampai bila-bila, abadan abada, selama-lamanya. Walaupun ada perbincangan sebahagian ulama menyebutkan bahawa neraka ni ada dia punya tarikh luput. Kerana akhirnya Allah Ta'ala akan keluarkan masuk dalam syurga belaka. Itu pandangan minoriti ulama, ada. Cuma itu tidak masyhurlah, tidak jumhur. Yang lebih kuat adalah, yang lebih jumhur, syurga neraka itu kekal sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak nas-nas yang lebih jelas dan seumpamanya. Baik. Ahli syurga akan hidup dalam keadaan nikmat yang berterusan, malah sentiasa bertambah saban masa. Ini berbeza dengan keadaan dan realiti dunia, yang mana keseronokan usia muda dan juga kesenangan dunia boleh sahaja hilang pada bila-bila masa, yakni ia tidak kekal seperti di dalam syurga kelak. Jelas ya? Jelas bahawa syurga itu lebih kekal dan dunia ini hanya sementara. Baik. Saban masa. Jadi sistem masa dalam syurga ni macam mana? Ada 24 jam juga ke? Ada hari-hari tertentu ke? Tadi dah kata ada hari Jumaat kan? Kemudian ada, maksudnya macam mana tu? Secara umum kita boleh kata adalah persamaan. Tapi secara khusus hakikatnya, selagi mana tak ada dalil, kita tak berani nak kata secara sahih. Itulah yang berlaku. Nah, dalam syurga ni ada matahari, ada bulan bintang juga ke? Nah, yang kita boleh kira samsiah ke komariah ke, dah ni keluar ru'yah hilal ni. Nah, ada yang kata guna ru'yah, ada kata guna hisab saja, memadai 28 29 dah boleh dah. Ada seumpamanya. Tengoklah raya tiba-tiba terkejut pula macam hari tu kan. Kalau habis. Nah, tiba-tiba raya tak pakai baju raya. Bayangkan orang yang balik kampung, dia ambil tiket flight tu malam tu, kan? Maksudnya perjalanan dia sepatutnya sampai pagi raya. Jadi sampai pagi raya kedua. Aduh, kena prank Kena prank. Kak Liza kata ada riwayat kata la syamsan wala zamharira. Ni riwayat ni Quran ni. Ni tak silap ayat apa, surah apa ni? Surah Waqiah ke? La syams wala al-insan yani. Okey, barakallahu fiik. Masih Kak Liza. Kak Lina, nanti saya teliti Baik, seterusnya katanya lagi, pada akhirnya kita tidak tahu akan hakikat realiti perkara-perkara yang disebutkan wujud di dalam syurga, meskipun nama-nama dan istilah-istilah banyak persamaan dengan apa yang ada di dunia ini. Ini jelas. Kita tak akan tahu hakikat sebenar. Walaupun dia guna istilah fawaqih, buah-buahan thamarat, buah-buahan fawaqih juga buah, dan juga banyaklah sayyarah, kereta lah, apa semua tu gini, rumah, as-suq, yakni pasar tadi. Tetapi hakikatnya sama ke? Pada nama tu sama sebab nak bagi kita fahamlah, tapi pada hakikatnya tak mungkin sama. Kalau kita faham yang ni, kita tak akan ada masalah dalam nak memahami sifat-sifat Allah. Bila disebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah bersama dengan mereka, maka secara automatik kita tak akan terfikir yadullah ini adalah yadun manusia. Terjemahan literal yad ini tangan. Tapi bila Allah kata yadullah, terjemahan literal
tangan Allah. Adakah kita akan terfikir, oh tangan macam tangan manusia? Tidak, tak mungkin. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Dah, setakat ni saya tak jumpa lagi lah orang yang bila kita sebut. Sebab dia isu bahasa saja. Muka pintu, adakah orang kata muka pintu tu maksudnya muka macam muka kita manusia ni? Tak ada. Itu peribahasa. Nah, kepala batu. Kita pergi ketuk kepala dia. Kata kepala awak batu. Ni keluar darah ni. Ada. Itu kan peribahasa. Itulah istilahnya. Quran juga, bahasa Arab juga ada isu-isu dia panggil majas, dia panggil balaghah, majas dan seumpamanya, ya. Jadi bila disebut yadullahi fawqa aydihim, yad itu sendiri dalam bahasa Arab ada beberapa makna, dan makna yang paling biasa adalah tangan lah, tapi juga kuasa juga ni. Jadi kita kata yad tangan lah, itu hak Allah lah, nak guna kalimah apa, tapi hakikat lagu mana wallahu a'lam, kita serah pada Allah Taala. Itu nanti di akhirat kelak ada peluang kita tanyalah Allah Taala sendiri bila kita boleh menatap wajah wajhullah, wajah Allah. Boleh ke kita imagine wajah Allah tu macam wajah makhluk? Tidak boleh lah. Sebab laisa kamitslihi syai'. Jadi orang yang faham benda-benda ni, bahawa benda gaib ini walaupun istilahnya sama, hakikatnya berbeza, maka dalam bab-bab sifat Allah apa semua ni settle dah. Tak ada confuse-nya, tak mungkinlah dia akan menyamakan makhluk dengan manusia. Tanpa kita nafikan, dalam sejarah Islam memang ada puak-puak yang melampau dalam mengisbatkan sifat Allah berdasarkan zahir ayat, sehingga dah macam menganggap Allah itu sebagaimana seolah-olah bila mereka ungkapkan itu seolah-olah macam Allah tu satu form ataupun satu macam makhluk lah. Memang ada. Itu dinamakan mujassimah musyabbihah tu. Ada sungguh. Memang ada sungguh, golongan karamiyah ada seumpamanya itu. Mereka memang melampau, melampau lah. Kalau kita mereka sampai orang kata Allah ketawa tu macam mana contoh? Fadhahikallah, hadis sebelum ni, dalam siri kita belajar ni juga ada istilah, kita ingat dulu, Allah gelakkan orang yang zara', orang yang bercucuk tanam tu, dia duk minta nak bercucuk tanam kan. Allah Taala bagi terus dia seed ataupun ni. Jadi di akhir hadis tu fadhahikallah, Allah pun gelak pada dia. Jadi tiba-tiba kalaulah ada orang tanya, Allah gelak tu macam mana? Gelak lagu ni. Dia pergi buat pula kaifiyat tu. Itu jadi melampau tu. Kalau kata fadhahikallah, lagu mana Allah Taala gelak? Ikut Allah lah lagu mana, kita tak tahulah. Allah kata dia gelak, dia gelak. Cuma hakikat lagu mana wallahu a'lam. Tapi ada setengah ulama juga, ulama-ulama dulu itu kadang-kadang mereka pergi lebih sikit. Gelak macam mana? Gelak macam ni lah. Ada bunyi ke, ada apa. Tu jadi dia dah cross the border. Itu jadi isu sikit, ya. Itu jadi isu sikit. Surah Al-Insan, muttaqi'ina fiha 'alal ara'iki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka berada dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin, mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahakan hawa panasnya, dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. Jelas. Bila ada dalil begini, jelaslah. Ada. Jelas. Kemudian katanya lagi apa dia? Pada akhirnya kita tahu, okey, sudah. Yang kelima, maka kita tidak dapat mengetahui hakikat pasal yang disebutkan dalam hadis melainkan wajib beriman dengannya kerana ia datang dari khabar yang dibuktikan sahih. Baik. Yang keenam, begitu juga kita tidak mengetahui apakah dalam syurga ada hari-hari sebagaimana di dunia ini. Sebab disebutkan Jumaatan. Ada hari Jumaat. Jadi adakah hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis? Wallahu a'lam. 6 hari lagi itu wujud ke tidak dalam syurga, dan sistem itu lagi yang kita masih pakai macam hari ini. Sebab kalau kata dalam surah Al-Insan tadi tak ada matahari apa semua, so macam mana kita nak kira hari itu? Dalam syurga ni kita tidur ke lagi? Tadi disebut berbaring-baring, merehat-rehat, bersenang-lenang kan? Kalau malam ini memang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi ni sebagai selimut untuk kita berehat apa semua kan? Ayat Quran pada sebut tu. Wal-laili idza yakhsha wan-nahari idza tajalla, apa semua kan? Tetapi di dalam syurga apakah perlu lagi akan hal-hal yang tersebut? Tidak, macam tak perlu dah. Okey.
Kemudian katanya lagi apa dia? Tetapi dalam hadis ini disebutkan bahawa penghuni syurga akan ke sana pada setiap hari Jumaat. Itu dalam secara spesifik hadis ini ya. Hadis ini sahaja. Baik, yang ketujuh, kita juga tidak tahu bagaimana ahli syurga boleh jadi muda selama-lamanya dan tidak akan pernah tua lagi di sana. Oh, seronoknya. Bukan main atas muka bumi ni, duk tarik kulit lah, pakai apa nama, botox lah. Nah, cocok sana, cocok sini. Kalau orang dulu pakai apa nama, bukan saka, pakai apa? Pakai apa nama, sosok lah. Susuk ni. Ada hari ni buat pembedahan tarik. Mata pun dah jadi gitulah. Dia tarik kulit-kulit ni kan. Ada apa lagi? Macam-macam lah. Kita pun pelik jadinya. Dah jadi macam hantu lah. Baik, seterusnya. Hadis di atas seakan mengisyaratkan bahawa di dalam syurga mempunyai arah yang mana angin bertiup menerpa penghuninya daripada timur itu. Jadi paling tidaklah ghalibnya kalau dah ada timur maka ada barat, timur, selatan dan utara. Tapi tak tahulah ada ke tidak atau macam mana. Tengoklah macam mana. Nah, dan angin syurga pun bertiup dengan hawa haruman kasturi. Bayangkan angin saja. Angin yang kosong itu, yang tidak ada, kita kata bau sepatutnya tak ada warna dan seumpamanya. Bau ada, angin kadang-kadang dia bawa bau tu bersama dengan dia kan. Tapi dalam syurga ia berfungsi untuk menjadi alat ataupun berfungsi untuk awet muda. Bukan setakat awet muda, bahkan makin cantik, makin indah. Pakaian bukannya tuan badan tu wajah dengan tubuh badan dia saja. Bahkan dengan pakaian sekali menjadi indah dan seumpama. Bayangkan. Betapa kenikmatan syurga yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita kelak. InsyaAllah Ta'ala. Baik, habislah kita perbincangan sukil jannah. Jadi siapa yang ada bisnes-bisnes apa semua dah, boleh mula merancang untuk dapatkan slot niaga dalam sukil jannah. Nah, mungkin kita terlintas siapa yang berniaga kat situ. Malaikat ke? Malaikat mana pula berniaga? Ada ke handbag LV ke apa semua? Bukan main Gucci lah, apalah, LV lah, apa lagi? Michael Kors lah. Pasal spa, Ustaz, spa. Oh, spa. Mungkinlah ada spa dalam tu. Nah, padahal semua itu apa nama boleh didapati dengan hanya lintasan-lintasan hati saja. Nak tu terus dapat. Tapi kadang-kadang tu boring lah juga kot. Nak juga berjalan-jalan, nak dan seumpamanya. Sebab tu kita sebut tu cara kita berfikir lah. Tapi cara para ulama berfikir apa dia? Syoknya masuk syurga. Nanti boleh jumpa Rasulullah, boleh jumpa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Hussein, Fatimah, Aisyah, anak-anak Rasulullah, jumpa sahabat-sahabat, jumpa Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Sufyan al-Thawri, jumpa Hasanul Basri, ulama. Kemudian disebut lagi, jumpa Imam Malik bin Anas, jumpa Imam Abu Hanifah, jumpa Imam Syafi'i, jumpa segala ulama yang memang insya-Allah walaupun tidak termaktub dalam nas bahawa mereka adalah ahli syurga, tapi kehidupan mereka menunjukkan mereka benar-benar adalah ahli syurga insya-Allah. Dan akhir sekali di hujung dia pun kata, mereka semua itu dalam syurga, tapi adakah aku layak untuk ke syurga? Itu soalannya. Dia kata, seronoklah aku duk imagine ni masuk syurga, jumpa semua, jumpa boleh salam, boleh cium mereka, boleh duduk borak-borak dengan mereka, tanya itu, tanya ni. Tapi adakah aku ni, dia kata. Masuk syurga ni? Ada. Itu dia punya, kita kata, soalan yang inilah, soalan yang agak menyentak kita sepatutnya ya. Gitu. Tapi begitulah realitinya kita esok insya-Allah kalau betul tu duduk dalam syurga, kita boleh cari belakanglah nama-nama ulama yang kita sebut ni. Imam Syafi'inya, Imam Ghazalinya, Imam Nawawinya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyahnya, siapa lagi? Ibnu Qayyim Al-Jauziyahnya.
siapa lagi ya? Syaukaninya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibni Majah, Abu Dawud, Tirmizi, ni ulama-ulama hadis, ulama fiqh, Imam Abu Hanifah, apa semua boleh jumpa belaka lah. Nah, insya-Allah begitu. Baik, habislah kita kisah ke 9, kita masuk pula kisah ke 10 insya-Allah. Baik, ada soalan ke hari ni kita ni? Macam tak ada je soalan. Kawal sangat ni, kena balik pada pukul 10 semula. InsyaAllah Ustaz. Nampak gaya ni Okey. macam tu lah kot. Ya, dapat slow rock sikit ni pukul 9 ni. Enjin tak panas. Betul. Baik. Keadaan ahli syurga. Kisah yang ke-10 ada beberapa riwayat dan ini menarik ya. Ini menjawab banyak persoalan yang kita tanya sebelum ini. Contohnya, adakah dalam syurga kita makan dan minum? Ada. Adakah dalam syurga bila dah makan dan minum, kena berkumbuh, kena keluarkan ni lah. Jadi macam mana cara beraknya? Nah, cara maksudnya mengeluarkan sisa makanan itu, kumbuhan itulah lagu mana? Ada. Jadi dalam syurga ni lagu mana? Nak hidup lama ni, selama-lamanya ni. Jadi makan makan pula sama dengan makanan atas muka bumi ke macam mana? Ini soalan-soalan yang kita daripada kecil dulu kita duduk tertanya-tanya, dan jawapan yang kita dengar juga mungkin pelbagai. Ustaz ni kata begini, ustazah ni kata begini, macam-macam lah. Tak begitulah, beginilah. Tapi biasanya kecil-kecil dulu kalau sekolah ni, mereka pun tak bagi tahu kita dalilnya, hadisnya daripada mana. Jadi hari ini kita akan tengok satu persatu hadis yang jelas menjawab soalan-soalan tersebut. Tak apa, nanti Kak Azhar boleh tengok rakaman. Boleh tengok rakaman insyaAllah. Kak Liza ada buat rakaman, dia akan upload balik di Facebook kita tu. Baik. Okey, keadaan ahli syurga, situasi mereka. Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Sahal bin Sa'd As-Sa'idiyya yaqulu syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata dia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis yang Rasulullah cerita khusus, sedang menyampaikan pengajian khusus, maka Rasulullah memerihalkan akan syurga. Rasulullah bercerita tentang sifat-sifat syurga sehingga selesai, sampailah dia berhenti selesai. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis itu, duk cerita panjang-panjang, Rasulullah, sahabat-sahabat duk tanya, bayangkan tuan-tuan, situasi di mana Rasulullah sendiri cerita pasal syurga. Yang mana Rasulullah ni dah tengok syurga malam Isra Mi'raj ataupun dalam mimpi-mimpi baginda, ya. Jadi kalau saya cerita, seronok dia haji umrah ni, boleh gitu, boleh begini, boleh begitu, boleh begini, boleh begitu, boleh begini. Kemudian ibu-ibu pun tanya, Ustaz dah berapa kali pergi? Macam dah banyak kali, tiap bulan je pergi. Setakat ni tak pergi sekali habuk lagi ni. Patut. Ya duk cerita lebih-lebih tu macam mana? Ya dah dengar orang lain cerita lah, duk baca-baca Facebook, tengok orang duk share gambar apa semua. Begitu ya kan? Berbezalah dengan orang yang telah pergi dan telah pergi banyak kali haji dan umrah dan seumpamanya. Apatah lagi macam Syekhuna Fadilatul Syekh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, hampir setiap tahun dia pergi sebagai musyrif lah, sebagai penyelia jemputan itu. Bahkan dia pun duduk sana 10 tahun daripada degree master PhD. Jadi segala logo, segala apa dia tahu tu. Tapi kadang-kadang dia pergi sekarang pun dia buat ada lain lah perubahan kan. Tapi dia pun duduk sana 10 tahun, balik hampir setiap tahun pun duduk pergi. Bukan saja untuk haji, bahkan umrah pun 3-4 bulan sekali itu. So itu hijrah dia lah. Orang nak guna khidmat dia, dan
of course kita pun kalau boleh nak khidmat yang terbaik lah. Kerana saya memang duk dengar kawan-kawan dan juga mak ayah saya sendiri yang pergi umrah apa semua ni, kalau boleh mutawif yang tak berapa fokus, pertama tak ada ilmu yang benar-benar ni, dia tak berapa lah, tak berapa satu. Soalan-soalan hukum hakam tu satu hal dah. Tapi bila duduk di sana tu, dia tidak mendorong kita untuk perbanyakkan aulawiyatnya adalah afdaliyat, dan aulawiyatnya adalah melakukan ibadah-ibadah yang diutamakan. Dia jadi duk minat, duk berjalan tempat lain banyak. Tidak fokus kepada, contohnya bila sampai ke Masjid Dira. Masjid Dira tu kalau solat sunat ada hadis sahih menyebutkan sama dengan buat umrah secara sempurna. Itu tidak dikhabarkan sebab dia pun tak ada ilmu lah. Dia tidak dilatih untuk mengajarkan umrah dan haji secara sunnah. Secara yang lebih memfokuskan banyaknya kepada amalan-amalan sunnah. Tapi lebih kepada kebiasaan itu. Jadi rugilah kita bayar 10,000, 20,000, 30,000. Pergi-pergi balik, tak maksimum pahala kita. Tak maksimum. Sepatutnya dah pergi tu, ulun sungguh-sungguh. Sebab nak pergi pula tak tahu bila dah. Nak pergi pula tak tahu bila dah. Tu bagi inilah, dengan umurnya yang semakin meningkat, mungkin itu peluang pertama dan terakhir untuk orang buat haji kan. Dah seumpamanya. Jadi kena persediaan betul-betul ilmu, dan memang kena rancang untuk mengauk sebanyak mungkin pahala yang terbentang di sana. Sebagaimana dalam Ramadan kita diajarkan mengauk sebanyak mungkin pahala, sebab period Ramadan iaitu 30 hari atau 29-30 hari ini, maka pergi ke Mekah pun sebab dia barakah ataupun barakah tempat itu memang termaktub dan sahih. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi memang termaktub ada fadilat daripada nas yang sahih. Ini tidak. Lebih teruja pergi ke mana? Panjat gunung Jabal Rahmah. Kita tanya Hajah, buat apa ni panjat gunung Jabal Rahmah ni? Hajah pun dah 60, suami pun dah lama meninggal kan. Apa lagi nak 70-80 dah umur. Sejam tu naik puncak bukit nak berdoa. Dia kata bukan untuk saya Ustaz, untuk anak cucu saya. Patutnya berdoa tu dalam Masjidil Haram, tempat yang memang berkat, tempat yang memang mustajab insya-Allah. Memang termaktub dalam nas. Tapi itulah Ustaz dia kata, ni kalau berdoa di sini tempat Nabi Adam jumpa dengan Siti Hawa. Kalau berdoa di sini berkat dia begini. Allahu Rabbi ya Karim. Pergilah pula ke mana? Pergilah pula ke ladang unta. Tak ada masalah nak pergi situ tu, tapi janganlah itu jadi keutamaan. Setengah-setengah ejen tu dia jadi banyak ke situ pula. Tidak fokus kepada perbanyakan ibadah di kawasan-kawasan tanah haram itu. Pergi ziarah pergi ziarah ladang unta. Tok Arab tu kata minum kecil unta ni ubat sunnah. Memang ada hadis sungguh pun, kita dah ngaji dah dulu kan, kita dah bincang dulu. Memang ada hadis betul pun. Rasulullah suruh satu kaum tu ada zaman di Madinah untuk minum kencing unta. Maka dia kata tengok hadis sahih, hadisun sahih. Ishrib, minum kencing unta. Kita pun confuse betul, tapi kita pun mengaji hadis Nabi sebut mesti betul. Wah, minum. Tak basah-basah Rupa-rupanya konteks hadis tersebut adalah Rasulullah menyuruh satu kaum ni untuk minum tu sebab mereka ada penyakit yang antara ubatnya adalah minum urin unta tu. Tapi minum bukan minum purely urin tu air kencing unta, ais seumpamanya, bukan. Jus air kencing unta, bukan. Campur dengan laban, campur dengan susu. Letak sikit dari satu sudu begitu je. Bukannya minum kawan tu setengok sampai kawan tu duduk kencing, duduk olor muka kat situ. Allahu Rabbi ya Karim. Ini bahaya juga. Hadis sahih dah tapi kefahaman tu menyeleweng. Jadi itu kena panduan daripada para ulama untuk kita melihat dan seumpamanya. Okey. Baik. Kata Abu Sa'id Al-Khudri lagi ni, Abu Sa'id Al-Khudri pula. Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, Sahal ni nama sebenarnya bukan Sahal tapi nama sebaliknya, iaitu susah ataupun payah. Tapi Rasulullah bila dia masuk Islam, Rasulullah tukar nama dia jadi Sahal. Sahal ni apa dia? Doa yang kita baca selalu,
sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah tu. Allah permudahkan. Mudahlah, mudah. Mudah di sini bermaksud mudah urusan dunia akhirat lah. Itu nama. Tapi orang Melayu jaranglah nama Sahal ni. Payah nak sebut. Sahal. Tak, janganlah. Tak ada nama Sahal. Tak ada. Jarang betul nama Sahal. Tak jumpa. Sahar je lah Ustaz. Betul ada Sahil. Syahir Ustaz banyak. Ustaz Syahir. Sahil Zairuddin. Itu lain pula tu. Zairuddin Sahil. Dia ada dua. Kalau Dr. Zahruddin, dia eja macam ni, Zaharuddin. Zahruddin. Saya eja Az-Zahir. Zahiruddin. Saya ambil nama Az-Zahir. Az-Zahiru wal-Batinu. Asma'ullah lah. Zahir ni benar menzahirkan. Jadi saya Zahiruddin. Kalau Zaharuddin, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman dia pakai Zaid. Zaharuddin. Itu beza sikit lah. Baik, kemudian katanya, apa yang menarik, bayangkan sahabat-sahabat ni dengar Rasulullah. Rasulullah tak pernah berdusta, Nabi dan Rasul dah tengok syurga sendiri. Jadi kita boleh bayang tak momen tersebut. Rasulullah bila Rasul cerita tu, perasaan para sahabat macam mana? Tersenyum-senyum, tersengih-sengih, berbunga-bunga lah hati masing-masing sebab mereka ahli syurga belakang. Yang tu lah yang pergi perang tak takut langsung tu. Itu yang pergi perang tak ada fikir apa dah, memang nak mati dah. Sebab confirm syurga dah. Itu kualiti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan kadang-kadang saya lah secara peribadi kita pun terfikirlah Allah seronoknya kalau boleh hidup zaman Rasulullah, sempat mendengar, belajar dari Rasulullah, dengar hadis-hadis Quran apa semua, sempat berperang di samping Rasulullah SAW. Oh, syoknya. Maka kita rasa begitulah. Mari perasaan tu rasa begitu. Kata seorang hamba Allah yang saya kenali itu, saya mengajar anak dia tu, kata, Ustaz, betul lah Ustaz sebut tu, dia kata. Tapi saya khawatir sebaliknya. Kalaulah Allah Ta'ala takdir kita hidup zaman Rasulullah ni, takut-takut kita ni duk Kim Abu Jahal Abu Lahab pula. Jadi tak apalah. Jadi Melayu yang confirm Islam ni sudah cukup lah untuk kita. Takdir yang terbaik lah untuk kita ya. Kita konon-kononnya nak beromantis lah. Begitu sekali indahnya kalau hidup zaman Rasulullah. Laukana bainana, kalau Rasulullah bersama kita hari ni kan. Laukana bainana ya Rasulullah. Kalaulah kamu laukana bainana, yakni kalaulah kamu bersama kami Rasulullah, oh indahnya begitu begini. Tapi sebenarnya kita khawatir juga kalau sebab takdir kan. Jadi inilah yang terbaik untuk kita hari ini. Baik, setelah itu Sahal bin Sa'id kata dia menyaksikan, dia dengar Rasulullah cerita pasal syurga ni panjang, tapi di akhirnya Rasulullah sebab apa dia? Fiha ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Syurga ni kata Rasulullah persudahkan dengan fiha ma la ainun ra'at, yang padanya mata tak pernah tengok. Wala uzunun sami'at, yang padanya telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, yang padanya hati tak pernah terlintas. Thumma qtara'a hadhihi al-ayat, kemudian Rasulullah membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, yad'u surah Sajdah kan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maksudnya padanya yang mata ni ayat Quran sebah ya. Okey, ni terjemahan dia. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Siapa ni? Golongan yang mendapat syurga ni lah. Iaitu golongan yang disebut khair khusus dalam surah As-Sajdah ini adalah golongan yang yakni banyak berusaha, banyak beribadah pada waktu malam. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita. Tapi sebenarnya dalam bab-bab ni orang muda tak boleh lawan orang lama ya. Motivasi orang-orang lama untuk buat ibadah-ibadah sunat ni lebih tinggi. Tak percaya tengok yang buat 20 rakaat. Majoritinya veteran. Apa yang mendorong mereka buat ni? Malu ke apa semua? Tak.
kualiti keimanan mereka lah. Kualiti iman mereka yang nak pahala banyak lah. Dia pun rasa dia pun dah subsidi dah, hujung-hujung takkanlah nak 8 lagi kan. Dan seumpamanya. Jadi dia rasa dengan buat 20 tu, semoga Allah Ta'ala bagi yang terbaik lah untuk dia. Dan ini tidak menunjukkan kita yang buat 8, 11 ni, pahalanya kurang, mungkin juga lebih. Dengan keikhlasan, kualiti kita itu. Ataupun tambahan ibadah-ibadah sunat lain. Ya? Cuma ada kelebihan masing-masing. 20 ke 8, yang penting buat. Jangan tak buat langsung sudah. Seterusnya, mereka sentiasa berdoa. Jadi mereka merengangkan diri dari bak tinta. Ini satu kualiti orang yang dapat masuk syurga ni. Kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh, mereka sentiasa, bukan tahajud saja ya, bangun amal-amal soleh yang lain lah, baca Quran lah, apalah. Sayyidina Umar bangun malam untuk pergi sedekah kepada tolong rakyat dia. Mungkin ada orang sekarang, dia bangun malam, pergi kedai mamak makan, minum. Kita ingat, bangun untuk buat amal soleh. Dia bangun-bangun, dia tengok bola contoh. Okey lah tu, bangun malam lah tu. Mereka sentiasa berdoa pada Allah, 2. Jadi amal tahajud, 1 tahajud, 2 amal soleh lain pada waktu malam, disikitkan tidur, dia buat amal soleh banyak. Ada orang bangun contohnya, kalau Ustaz Zulkhairi tu saya rasa menulis buku, membaca kan. Atau buku dia sebulan sebiji keluar tu. Inilah waktu malam-malam ni lah dia bangun duk menulis ni. Tak ada orang kacau anak-anak apa semua kan. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka, yang ketiga. Ini cirinya. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya. Al-khawf, dengan perasaan yang gerun, takut, ya Allah, janganlah kamu masukkan aku dalam neraka, janganlah kamu azab aku, kasihanilah aku. Atau al-khawf, rasa gerung, takut. Nah, serta dengan perasaan ingin memperolehi keredaannya. Ar-raja', maka ya Allah, tolonglah bagi aku rahmatmu. Dia harap, tapi dalam harap itu takut, risau. Itulah golongan-golongan sufi ni, dalam tasawuf dia ajarkan sifat itu, al-khawfu war-raja'. Bila buat satu amal ibadah, doa pada Allah, ya Allah, janganlah semoga amal ibadah aku ini kamu terima ya Allah. Janganlah kamu jadikan amal ini sia-sia. Janganlah kamu hadirkan perasaan riya, perasaan takabur di atas amal-amal soleh ini. Kita al-khawfu war-raja' itu diminta ataupun dianjurkan bila kita buat amal soleh. Dan ia disebut di sini rupa-rupanya. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah dengan perasaan takut serta dengan perasaan yang ingin memperoleh keredaannya. Dan yang keempat, mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka. Ada 1, 2, 3, 4. Ataupun 3 lah sebenarnya. Bangun solat tahajud dan nak buat amal-amal soleh lain, baca Quran apa semua ini. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, al-khawf war-raja'. Yang keempat, sentiasa selalu pula mendermakan sebahagian dari apa. Sebahagian ya. Jangan duk bagi semua. Duk bagi semua kita pula jadi miskin. Itu tak cerdik pula tu. Maksudnya kalau ada RM10, tiba-tiba ada orang mari minta bantuan kita. Dan minta bantuan tu sungguh-sungguh. Kalau tak bagi tu, memang dia akan jadi masalah besar. Maka dia minta RM10 contoh ya. Saya nak RM10, kalau tak RM10 saya mati, dia kata. Kita pula ada RM10 tu je. Contoh ya. Kita pun tak apalah saya bagi RM10 pada awak. Pada kita. Jadi mizan, dia punya timbangan yang terbaik adalah ginilah bang. Saya nak bagi semua tak boleh. Ni je saya ada ni. Saya pun anak ramah ni. 5 orang. Ginilah. Nak tak bagi langsung, saya pun fikir tak patut. Abang sangat memerlukan. Kita bagi 2, RM5 seorang. Ada RM5 seorang. Itu relevan lah. Itu relevan lah. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala nikmatnya yang amat indah dipandang dan mengembirakan sebagai balasan daripada bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Bima kanu ya'malun. Jazaan bima kanu ya'malun. Balasan, jaza' bima kanu ya'malun, di atas apa yang mereka telah kerjakan.
Jadi masuk syurga kerana amal soleh ke? Ini sebut bima kanu ya'malu. Betul? Masuk syurga kerana amal soleh. Tetapi amal soleh itu tujuannya untuk mendapat rahmat Allah. Kerana akhirnya masuk syurga hanya kerana rahmat Allah. Jadi nak dapat rahmat Allah, kena melalui sungguh-sungguh buat amal soleh. Barulah dapat rahmat Allah. Surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Baik. Riwayat yang kedua, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daika wal khair fi yadayka fayaqulu hal raditum fayaqulu wa ma lana la nara la narda ya rabbi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqulu ala u'tikum afdala min dhalik fayaquluna ya rabbi wa ayyu shay'in afdalu min dhalika fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berkata kepada ahli syurga, ya ahlal jannah, wahai ahli syurga. Lalu mereka menjawab, ya wahai Tuhan kami, yang kebahagiaan serta kebaikan di tangan-Mu. Tengok cara ahli syurga jawab. Nah, labbaika, labbaika, ya Allah, labbaik. Labbaik ni apa macam kita menyeru, meraihkan, labbaik Allahumma labbaik. Nah, Rabbana wa sa'daika wal khair fi yadaika. Rabbana, Tuhan kami, wa sa'daika, yang kebahagiaan sa'di apa nama inilah kebahagiaan, wal khair, dan kebaikan fi yadaika, pada tangan kamu. Ni macam mana? Tangan Allah pula lagu mana ni? Sebab tu kita kata tak ada isu lah kalau kita dah faham tadi, walaupun istilahnya sama tapi hakikatnya tak mungkin sama. Laisa kamitslihi syai', khalas, selesai masalah. Tak payah dah nak lebih-lebih perbincangan dan seumpamanya. Fayaqulu hal raditum, Allah tanya mereka belaka. Siapa dia? Ahli syurga ni, ya ahlal jannah. Hal raditum, adakah kamu redha dengan aku? Kamu semua redha dengan aku? Fayaqulu, mereka berkata, wa ma lana la narda ya rab. Apakah kami mampu untuk tidak redha, wahai Tuhanku? Wa qa'ataitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Cuba kita tengok terjemahan. Apakah kami boleh untuk tidak redha sedangkan engkau kurniakan kami nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada satu pun daripada makhlukmu. Itu dia. Maka Allah pun bertanya, apakah kamu mahu sesuatu yang lebih afdal daripada itu? Mahu tak aku bagi tahu, aku bagi lebih tinggi daripada nikmat yang kamu duk rasa dalam syurga sekarang? Satu benda yang lebih lagi darjat dia, lebih tinggi lagi darjat dia. Apa dia? Mereka menjawab sambil bertanya, apakah perkara yang lebih afdal daripada itu? Wa malana. Mereka tanyalah, apa benda tu? Mereka ingatkan itu semua dah okey dah. Ya Rabb, wa ay syai'in afdalu min dhalik. Apa lagi benda perkara yang lebih afdal, lebih hebat, lebih utama daripada apa yang kami ada ni? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Apa dia tu? Allah berfirman, aku kurniakan kepada engkau raditu, keredaanku. Ridwani raditu. Ridwani, aku uhilla, aku halalkan kepada kamu semua, aku kurniakan kepada kamu semua ridwani, iaitu keredaanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, dan aku tidak akan murka, marah lagi kepadamu selama-lamanya. Itu lebih tinggi daripada segala nikmat dalam syurga. Apa dia? Iaitu redha Allah, dan juga plus tidak lagi ada kemurkaan Allah. Tidak ada lagi kemurkaan. Itu lebih tinggi kedudukannya berbanding segala nikmat yang kita rasa dalam syurga ketika itu. Allahu Akbar. Jadi jelah, bila ada hadis begini, maka kita tahulah, rupa-rupanya keredaan Allah dan ketidakmurkaan Allah adalah lebih tinggi darjatnya berbanding segala nikmat yang duk rasa dalam syurga itu. Gitu. Baik, hadis yang ketiga.
An Jabir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna ولا يتسفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال خشاء ورشح كرشح المثك يلحمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. Apa maksudnya tu? Ini jawab soalan yang kita tanya awal-awal tadi. Makan minum ke tidak, kencing berak ke tidak. Ni. Ada macam mana mereka berkumur, ada tandah ke dalam syurga, ada tandah tak dalam syurga. Nah, takkan tak ada tandah awam ke, tanah rumah ke, istana besar-besar dalam syurga tak ada tandah ke? Mungkin itu ditanya soalannya. Maka dalam hadis ni ada jawapan. Ada jawapan dia. Tengok terjemahan tu. Daripada Jabir, yakni Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, sesungguhnya ahli syurga makan dan minum di dalamnya dan mereka tidak meludah, tidak kencing dan tidak berak dan tidak meludah. Tidak meludah, satu, tidak kencing, dua, tidak berak, tiga, dan tidak mengeluarkan kehak. Oh, tak ada dah COVID-19 ke apa semua, TB ke. Tak ada belakang dalam syurga ni. Kehak pun tak ada dah. Tak ada dah bunyi kehak apa semua. Kan benda tu kotor kan. Kenapa ni? Ludah, kencing, berak, kehak ni benda kotor daripada badan kita. Nak katanya dalam syurga benda macam kotor macam tu pun dah tak ada. Benda elok belaka je. Boleh kau kita imagine? Tak boleh. Macam mana kita tahu? Rasulullah bagi tahu. Sebab apa? Allah bagi tahu. Sebahagian. Nak tahu sungguh-sungguh, kena mati dulu, pergi yaumil mahsyar, pergi masuk syurga sendiri. Baru tahu. Tak ada bukti lain. Nah, mereka bertanya, siapa mereka ni? Sahabat-sahabat lah. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan makanan itu? Yakni dia punya bahan buangan, pembuahannya, sabda Rasulullah SAW, ia menjadi sendawa dan semburan daripada semburan kasturi. Dapat tak? Jadi sendawa dan jadi semburan. Jadi angin yang berair kalau ke mana ke, menjadi bau kasturi belaka. Mereka diilhamkan dengan tasbih, tahmid, sebagaimana mereka diilhamkan nafas. Jadi ahli syurga duduk dalam syurga ni, kerjanya duduk tasbih, tahmid je. Duduk puji Allah je. Duduk puji. Jumpa pun tak ada dah kelas-kelas ni. Duduk bincang masalah ekonomi ke, recession ke, OPR ke, parti politik mana nak merintah, nak tebuk atas, nak tebuk belakang apa semua. Tak ada dah. Melainkan hari-hari bila jumpa sama-sama ahli syurga, tasbih, tahmid, puji Allah. Tasbih, tahmid, puji Allah, itu je belaka. Lepas tu rasa nikmat syurga. Duduk relax-relax. Sebagaimana ayat yang Kak Lina share tadi tu. Duduk relax, duduk atas kursi, duduk golek-golek, dah. Makan. Syurga. Allahu Akbar. Golongan Kristian ataupun dululah, cuba imaginekan, cuba created their own style of heaven and paradise. Jadi dia buat orang telanjang bogel belakang gitu-gini. Bukan, syurga kita bukan lagu tu. Siapa yang boleh imagine dan dia kata inilah syurga, confirm tu bukan syurga. Sebab fiha ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang padanya telinga tak pernah dengar. Wala uzunun sami'at, mata tak pernah tengok. Wala khatara ala qalbi bashar, yang hati tak pernah terlintas. Angin, bunyi angin dalam syurga tu pun dia punya indah bunyinya, tak pernah kita dengar atas muka bumi. Apa benda yang paling sedap kita dengar atas muka bumi? Ada orang minat siapa dia? Syarifah Aini. Syarifah Aini, dia punya sebutan ya, fasih dia Arab. Jadi dia punya ain tu, lain macam. Memang terbaik. Anak dia Madinah, Alif nama tu. Khirish Madinah, bahkan hafizul Quran. Luar biasa. Mana tahu dia tu. Tapi Ustaz Ahmad Husni punya junior lah, sempat jumpa. Alif nama. Jadi Ustaz mana tak tahu. Baik. Jadi dengar Syarifah Aini ni, berair mulut lah. Punyalah. Awi pun makin tua ni makin sedap pula suara dia. Awi lain macam betul. Makin naik pula.
dia punya lemak manis itu lain. Jadi apa yang berlaku adalah dalam syurga bunyi angin tadi lebih indah, lebih hebat, lebih luar biasa lah. Bila kita dengar bunyi angin pun dah mengatasi suara sapu-sapu suara yang paling sedap atas muka bumi lah. Baik, dihilangkan nafas. Maka jelaslah di sini bahawa ya dalam syurga kita makan minum, buah-buahan syurga segala apa yang kita nak minat, kambing golek tak kambing golek ada belaka lah. Asalkan apa terlintah Allah Taala makbul belaka. Dan tapi semua itu akan keluar melalui sendawa sahaja. Dan of course sendawa ni sendawa yang comel lah, bukan sendawa yang tak senonoh ya. Dia begitulah. Dah setengah sedawa ni satu bangunan dengar dia punya sedawa tu. Kita ingat ke apa dah? Ingat bunyi raksasa mana? Rupa-rupanya sedawa. Dan menjadi semburan. Bahkan dalam hadis lain nanti kita akan tengok satu lagi ada, dia akan keluar melalui bulu roma kita sebagai apa dia, peluh-peluh yang berbau kalmisk, semburan kasturi tadi. Bagikan kasturi tadi. Baik, hadis terakhir untuk hari ini dalam bab inilah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah, dua orang perawi ini, dua orang sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yunadi munadin, berseru sang penyeru, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abada fadhalika qawluhu azza wa jalla ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تعملون juga ni. Nah, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berseru sang penyeru. Ikatlah biasa ya di sini. Kadang-kadang suara seruan itu daripada Allah, kadang-kadang daripada malaikat. Sesungguhnya kamu akan sihat dan tidak sakit selama-lamanya, yakni dalam syurga. Tak lagi sakit sampai bila-bila. Sesungguhnya kamu akan hidup dan tidak akan mati sampai bila-bila. Khuludun fala mauta tadi. Nah, sesungguhnya kamu akan muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Ini dibahaskan. Apa maksud tua muda ni? Sesungguhnya kamu akan beroleh nikmat dan tidak akan berputus asa selama-lamanya, yakni dalam syurga. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surah Al-A'raf ayat 43. Maka mereka diseru, siapa ni? Bakal ahli syurga. Itulah syurga yang telah diwariskan kepada kamu atas sebab amalan kamu dulu. Bima kuntum ta'malun. Itulah dia punya hadisnya. Keempat-empat hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, nombor 2825, 2829, 2835, 2837. Dalam bab yang sama, dalam kitab yang sama ya. Baik, intipati pengajaran dia ni 5 saja. 5 saja. Yang pertama, ada 2 jenis nikmat syurga, iaitu diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW melalui hadis baginda yang sahih, yang sahih saja. Dan disembunyikan daripada kita dan hanya dapat diketahui. Yang kedua, disembunyikan daripada kita dan hanya dapat diketahui hakikatnya apabila kita masuk sendiri ke dalam syurga kelak. Amin, insya-Allah. Yang daripada hadis ni dah dahsyat dah, tak boleh imagine lagu mana dah. Tapi ya Allah Taala tak cerita banyak lagi tu. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, itulah. Kalau yang dicerita pun setara tu dah, bayangkan yang tak diceritakan lagi. Nah, saya perasan tudung kat Syida dengan Kak Liza sama warna. Memang tema hari ni ke apa? Selalu dia macam tu Ustaz, tak plan pun. Tiba-tiba memang satu Tak pun kata fokus tu. Tak fokus sangat, tak perasan. Itulah. Dia orang berjanji Ustaz, dia orang berjanji. Itulah. Oh, tak ada pakaian. Tudung ni pun Kak Syida yang hadiahkan. Oh, Pakaian admin tu kot agaknya Liza pakaian rasmi admin dia. Baik, kita tengok yang kedua nak perhabis bab ni Yang kedua, perkara yang lebih besar Allah kurniakan kepada penghuni syurga bukanlah syurga itu sahaja.
namun keredaan Allah. Yang lebih tinggi daripada segala nikmat syurga adalah redha Allah, dan juga plus tidak mungkin lagi ada kemurkaan Allah. Redha lah tu dua-dua ya, kemurkaan Allah. Jadi kita berdoa, sepatutnya doa minta syurga Allah ke doa minta redha Allah sebenarnya. Kalau ikutkan, kita kena doa banyak kan supaya Allah Ta'ala redha dengan kita. Kerana dengan redha ini, automatically segala nikmat syurga menjadi milik kita, keampunan Allah pun menjadi milik kita. Tapi nak berdoa syurga Allah pun okey juga, sebab memang ada ayat Quran, hadis sahih dia suruh kita berdoa dengan meminta jannatul firdaus apa semua tu. Cuma kalau kita baca faham daripada hadis ni, kalau gitu baik kita berdoa lebih lagi, itu ya Allah, redha pada aku ya Allah, ampunilah aku, dan seumpamanya itu. Baik, katanya lagi, ahli syurga makan, minum dan berkeluarga. Ini menyalahi ahli kitab, yakni dalam Kristian dan Yahudi Nasara, yang telah mengubah ajaran kitab suci mereka dengan mendakwa itu semua tidak wujud di syurga. Syurga mereka lain macam. Saya pernah terfikir nak buat analisis perbandingan antara konsep syurga dalam Quran dengan konsep syurga di dalam Bible sebagai contoh. Sebab kita nak tahu macam mana mereka memahami syurga. Cari-cari adalah saya pergi ke Big Bad Wolf, ada mereka punya padri ke apa semua, nak cerita lah pasal syurga heaven ni. Heaven, ada orang yang dikatakan mati beberapa minit, 10-15 minit, kemudian hidup balik dan dia cerita dia telah masuk syurga. Jumpalah malaikat bersayap, jumpa bersinar-sinar di awan-awan dan berbagai lah, sebagaimana mereka pernah tunjuk dalam TV tu. Dia imagine benda tu. Adakah syurga kita begitu juga? Dan seumpamanya. Tapi setakat ni duk cari-cari, tak ada orang buat lagi buku khas membandingkan antara konsep syurga melalui Al-Quran. Itu banyaklah kita mengaji ni, himpun semua ayat Quran berkaitan dengan syurga dan hadis-hadis, banyaklah sekali. Tetapi melalui sumber Bible itu sendiri. Kalau siapa nak, saya tunjuk. Di sana ada terjemahan Bible yang hampir dengan bahasa Melayu. Bahkan guna kalimah Allah lah. Dan penterjemah dia dah masuk Islam pun. Jadi pensyarah UIA. Sebab dia dah terjemah benda ni lah, dia terjemah. Dia baca-baca, dia kata, tak betul ni, kontradik banyak ni. Last kali dia masuk Islam. Baca Quran, masuk Islam. Okey ni, kita keluar kejap, tunjuk. Okey. Ni Alkitab. Tu. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nampak tu? Kalimah Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1. Bercerita tentang awwalu ma khalaqallah, awal. Okey, cari teks dalam Alkitab terjemahan baru. Kita tengok apa ni, kitab Kejadian ni, dia punya chapter-chapter lah ni. Yohanes lah apa, Wahyu, Yudah, Yohanes apa, bla bla bla. Jadi hari ni dia punya versi-versi yang pelbagai lah, bla 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 bla. Kita ambil yang Indonesia yang baru punya. Okey, kita cari apa dia? Syurga. Keyword dia syurga. Kita nak cari semua ayat yang ada kalimah syurga. Ni perjanjian lama, ni perjanjian baru. Okey, kita klik dua-dua, boleh ke? Boleh dua-dua. Ada. Tu. Tidak ada hasil. Dia ajar macam mana? Dia ajar tak ada Y, dia Indonesia kan? Okey, syurga. Tak ada juga. Kau ni dia betul. Sekejap. Dia surga. Takkan dia ajar jannah? Surga. Matthews chapter 40 verse 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Tu konsep dalam Kristian, kerajaan syurga. Jesus mari untuk membina kerajaan syurga. Heavenly apa? Kingdom, heavenly kingdom. Kingdom of heaven itulah. Kingdom of heaven. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. Kena syarah pula tu, kena tafsir pula tu. Bagaimana tu? Banyak jugalah ya. Tengok tu. Kata Mikha, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentera syurga berdiri di sebelah kanannya
dan sebelah kirinya. Tu dia. Inilah Mujassimah. Inilah mengatakan Tuhan dalam bentuk form manusia, yang Tuhan dalam bentuk Tuhan tu, kalau kita nak faham Tuhan, the Almighty God in the form of human, maka kena tengok Jesus. Sebab Jesus tu adalah the Son of God and also the God itself, yang mana dia adalah manifestasi Tuhan dalam bentuk manusia yang sempurna. Dia itulah adanya konsep insanul kamil, the perfect man. Ada seumpamanya. Jadi Jesus ni adalah jelmaan Tuhan. Kalau nak tengok Tuhan dalam bentuk manusia, tengok Jesus. Tiba-tiba ada orang kata Nur Muhammad, Nabi Muhammad tu adalah Allah, Allah Nabi Muhammad. Samalah benda tu. Itulah bahayanya falsafah ni. Yang bawa doktrin pelik-pelik, martabat 7 lah, Nur Muhammad lah, apa semua. Kemuncaknya jadi gini lah. Jadi siapa yang minat nak godek-godek, baca-baca Bible, tak payahlah. Tadabbur Quran kita je lah. Tapi bagi saya, ialah setengah orang yang mengkaji perbandingan agama, semua benda ni membantu. Contohnya saya melihat proses kejadian Adam dalam Quran. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah tu, dan kejadian min mudghah alaqah apa semua daripada apa itu kejadian manusia. Jadi nak tengok apa yang Bible kata tentang apa dia? Kejadian Adam alaihissalam. Kita pun tahulah Adam. Gitu. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dalam zaman Adam. Seperti yang tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Apa dia pula ni? Nah, Adam bersetubuh pula dengan isterinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Dalam Quran apa dia? Syed, Nabi Syed. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil. Qabil dan Habil. Sebab Kain telah membunuhnya. Qabil dan Habil sebab tu Israiliyat. Israiliyat ni apa dia? Benda tak dalam Quran dan hadis. Jadi selain daripada Quran dan hadis, mari daripada Bible baru, kalau apa semua, itu para ulama kategorikan sebagai Israiliyat belaka. Jadi kita cari proses beranaknya Adam ni lagu mana ni? Adalah jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia meninggal. Ini hampir tepat dengan hadis Nabi SAW. Hadis Rasulullah sebut Adam umur 1000 tahun, tapi dia telah didiskaun 40 tahun kerana ada satu hadis riwayat Tirmizi, Adam telah memberikan 40 tahun umur dia kepada cucu dia Nabi Daud alaihissalam. Dia seumpamanya. Itu Alkitab ni. Okeylah. Padan tu nama jadi benda lain. Okey, balik pada kitab kita tadi. Penutupnya, Allah menyeru dan berkata-kata kepada ahli syurga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Inna Allah yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah berfirman kepada ahli syurga. Ini menunjukkan bahawa Allah memang berbicara, Allah memang berkata-kata, Allah memang apa dengan ahli syurga di dalam syurga esok. Bukan sekarang di dalam syurga. Boleh tatap wajah Allah, boleh berbicara dengan Allah dan seumpamanya. Masa tu terungkaplah segala rahsia hakikat Allah itu. Kena tunggu sampai masuk syurga lah, insya-Allah. Sekarang ni jangan duk lebih-lebih fikirlah. Kak Liza kena tumpukan kepada persediaan untuk untuk inilah lepas bulan puasa ni kan. Baik, sifat syurga berkekalan, hidup dan tidak lagi mati, muda dan tidak lagi tua, sentiasa merasai nikmat dan tidak pernah lagi rasa putus asa. Umur lingkungan 30 tahun. Mak ke, ayah ke, anak kita ke, adik-beradik, sepupu-sepupu, kawan-kawan ni semua ahli dalam ni yang umur 60-70, semua jadi 30-an belaka. Umur kita yang paling terbaik dalam hidup kita umur 30-an lah. Saya pun tiba-tiba nak masuk 40. Terkejut. 40 dah. Macam mana jadi 40 ni? Rasa muda lagi. Tak? Nah. Ada kau orang tiba-tiba rasa, 60, 70 dah aku. Rasa baru je merasai zaman-zaman gila-gila remaja ya. Tiba-tiba dah 5-60 dah umur. Itulah keadaan dunia kita ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah pengajian 2 hadis yang kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. Baik, ada ke ni tiba-tiba macam korpus Quran. Ya, memang lengkap Kak Lina.
penterjemah dia ni nama Dr. Unggaran Rashid. Dr. Unggaran Rashid ni sekarang jadi pensyarah UIA. Masa first degree dia ni kira level di Indonesia tu antara priest yang highest level lah. Dia boleh, masa dia buat terjemahan tu, dia telah diberi intensive course untuk belajar bahasa Hebrew dan bahasa Greco-Roman yang asal bahasa Bible. Dan dia boleh akses kepada Bible yang asal yang masih ada, dan akhirnya dia melihat bahawa telah berlaku kesalah terjemahan. Permulaan berlakunya kerosakan dalam Kristian adalah kerana terjemahan wahyu mereka itu salah. Yang kita duk balas pasal sifat Allah ni isu terjemahan bahasa saja. Begitu juga Bible, bahasa asal Son of God dalam bahasa asal Greco-Roman, dalam konteks bahasa Arab bermaksud Khalifatullahu fil ard. Itu sebenarnya. Tapi mereka terjemah dalam bahasa Latin dan seumpamanya, dia jadi macam Son of God. Padahal adalah Khalifah Allah di atas muka bumi. Konsepnya khalifah, yakni wakil ataupun Rasul Allah di atas muka bumi lah. Tapi sebab terjemahan itu, yang kemudian terjemahan first layer, yang kemudian diterjemahkan second layer dalam bahasa Latin, dan kemudian bahasa Inggeris, membawa konotasi bahawa Son of God, anak Tuhan. Maka disalahfahami anak Tuhan itu sebagai literalnya anak Tuhan. Sedangkan anak Tuhan di situ adalah khalifah ataupun wakil ataupun pengikut-pengikut dan seumpamanya. Ini berlaku pentingnya untuk memahami teks asal dan seumpamanya. Itu kajian-kajian awal orang Kristian, memang mereka mengkaji Bible, manuskrip dan seumpamanya lah, dan seumpamanya. Baik, wallahu a'lam. Ustaz, khalifah Allah tu dengan rasul tu, utusan Allah tu berbeza ya? Secara khusus berbeza, secara umumnya kita semua ni khalifatullahu fil ardi, wakil. Khalifah ni wakil lah. Adapun rasul tu utusan. Dalam arti kata seorang nabi dan rasul itu adalah khalifah sekaligus adalah nabi dan rasul. Tapi kita ni bukan rasul lah. Kita ni khalifah secara umum lah. Dia pangkat yang berbeza, tapi secara umumnya itu. Oh, dia termasuk dalam khalifah juga lah, yang rasul tu semua tu ya? Ya. Nabi. Semua manusia adalah khalifatullahu fil ard. Ustaz, kalau soalan dua tajuk boleh ke tanya? Boleh. Sementara ada lagi dia masa? Sikit lagi masa. Ustaz, okey, berkenaan dengan solat tarawih kan? Okay, macam kita orang perempuan kan solat kat rumah, dia dapat 8 semua kan. Tadinya dapat semua orang mengajarkan 20 rakaat kan Ustaz. Tapi kan dia dah witir ni semua. Lepas tu dia bangun malam, dia sambung lagi 4 rakaat ke, ataupun ada perempuan buat 6 rakaat ke. Adakah dikira juga tarawih dia tu sampai ke 20 rakaat Ustaz? Walaupun dia bangun qiyam mulai dah. Dia bukan qiyam Ramadan dah. Pandangan guru kita semua menarik, iaitu Ustaz Zulkhairi, yang kita tahu dia sentiasa akan cari ruang untuk tarjih dengan sunnah. Ustaz Zul dan saya juga cenderung untuk berpegang bahawa kita solat malam Ramadan ni sebenarnya kita qiyam Ramadan, bukannya tarawih secara khusus. Bila kita hadkan pada tarawih, dia jadi, sebab tarawih ni kemudian dah muncul dalam Muwatta Imam Malik apa semua, memang ada zaman Umar Al-Khattab apa semualah. Bila solat tarawih jadi konsep solat khusus untuk qiyam Ramadan, maka tadilah dia kena had 20, ada tak ini. Dan solat tahajud dah tak termasuk daripada tarawih dan seumpamanya. Tapi kalau kita dari awal niat, bila kita solat malam itu adalah qiyam Ramadan, Ustaz Zul dia kata dia niat solat qiyam Ramadan, dia tak niat tarawih. Ya pun. Jadi bila kita niat qiyam Ramadan, kita bangun ke awal lepas isyak ke, 8 rakaat ke, 20 ke, kita sambung balik tahajud lepas kita tidur itu, semua dikira qiyam Ramadan. Semua akan dikira sebagai qiyam Ramadan untuk nak selesai masalah lah. Kalau tidak, macam mana ni, saya letih kerja apa semua, nak tidur dulu, kemudian baru nak bangun kedua, nak solat balik, tak kira tarawih ke masa tu? Ada kira tarawih dia kata, tadi bila kita niat qiyam Ramadan, dia valid bila-bila masa pun, tak ada isu. Dan insya-Allah dapat juga tahajud pun boleh juga. Dia sekali belaka lah tak? Luasnya begitu. Luasnya begitu. Wallahu alam. Paling sikit 2 rakaat, paling banyak selagi mampu. Cuma bila sebut kata tarawih,
Bila Zaman sebut kata Nabi pun tarawih, memang qiyam Ustaz kan? Tak sebut bila tarawih. Kan Nabi sebut pun kata sebut qiyam tarawih, Ramadan. ulama mazhab Syafi'i dia konsepkan maksimum adalah 20 rakaat. Ada perbincangan ya, ada Itulah perbincangan. Ustaz, dululah masa PKP dulu kan, belajar dengan Ustaz Yusof lah. Dia nasihatkan kita niatkan untuk qiyam Ramadan. So tarawih, maksudnya itulah kalau tu nak tanya confirm kan, sebab kita dapat witir kan, 3 rakaat witir kan, maksudnya pemisah. Apa dia? Solat penutup witir ni ganjil. Witir maksudnya ganjil. Dan biasanya konsepnya adalah untuk penutup solat malam ataupun sama ada qiyam ataupun sama ada tahajud itu. Jadi bila kita dah buat, contohnya kita jemaah di surau masjid, kita dah buat, bila kita bangkit masa tahajud, tak perlu dah buat lah. Sebab prinsipnya adalah dia penutup tu satu malam saja. Jadi kalau tanya dah tutup, macam mana nak buka lagi? Kita tutup yang malam tadi. Yang ni kita buka yang lain pula, apa masalahnya? Begitulah. Wallahu a'lam. Sebab witir ni dalam mazhab Hanafi wajib. Mereka solat sunat untuk, mereka dah macam wajib, tak sampai tahap wajib. Tapi dah macam wajib. Dia sunat yang dituntut sungguh-sungguh. Sebab bila Rasulullah itu sendiri solat dengan ada witir, setiap kali tutup dengan witir, maka mereka pun faham macam mana mazhab Hanafi, mereka pun tekankan bahawa solat sunat witir itu jatuh macam wajib bagi mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Itulah sebelum ni kita punya pemahaman tarawih kan, tapi bila kita belajar Ustaz beritahu qiyam Ramadan sebenarnya kan. Tapi kita nak cerita dekat orang semua mungkin benda tu macam pelik sikit lah kan. Kalau kita belajar, kita tahu dah pergi Ramadan tu sebenarnya kan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini ada soalan di FB, katanya mana lebih baik terus witir atau kita witir pada waktu sahur yang solat di rumah. Kalau solat di rumah, kita boleh kontrol sendiri. Pada saya, kalau kita confirm kita boleh bangun pagi esok, kita memang hari-hari bangun dah tidak ada isu untuk bangun untuk sahur dan esok bangun untuk solat, maka moleknya witir di hujung waktu itu. Isunya sekarang adalah kalau jemaah di surau masjid, pertama kita tak nak putus jemaah dengan imam tu, kita nak pahala hadis Ibnu Majah ke Nasa'i yang kata dapat pahala seluruh malam bila solat bersama imam, tak kira 8 ke 20, asalkan daripada awal sampai akhir dengan imam, maka dapat pahala penuh itu kan, satu malam solat tu. Nanti kita kejarkan. Dan dari sudut witir itu sendiri, masa tu kita dah witir lah. Jadi bila bangkit nanti, maka kita tak perlu dalam witir kan. Tapi kalau di rumah tak ada masalah, kita nak buat 2 dulu, kemudian kita relax, buat kuih dulu, lepas tu sambung pula 2 rakaat balik, 4 rakaat balik, pergi pula makan colek lah, apalah, mari pula sambung, kita boleh tentukan. Tapi bila dia jadi tak syoknya adalah namanya tarawih, bermaksud tarwihah, rehat-rehat, solat yang banyak rehat. Tapi bila buat 20 di masjid surau, dibaca laju dan bekerja-kerja nak siap sebelum pukul 10, tak ada dah tarawih dia. Tak jadi tarawih dah. Dia jadi nama je tarawih. Tapi sebenarnya ruh solat tarawih tu tak ada dah. Jadi pada saya baik kita qiyam Ramadan, kalau siapa yang di rumah lah, jemaah di rumah apa semua, ataupun buat sendiri tak ada isu. Sendiri pun sunnah Rasulullah, qiyam Ramadan ni sendiri pun sunnah Rasulullah, jemaah pun sunnah Rasulullah. Rasulullah buat jemaah dengan sahabat, dan Rasulullah kemudian malam ke-4, 5, 6 tu sampai Rasulullah buat juga di rumah pesanan ni. Atau qiyam Ramadan, dia lebih luas, tak ada isu. Wallahu a'lam. Okay Ustaz, kita pun dah 10.37 ni, ada yang nak berehat dah ni kan. Penat dan juga pun kata mengantuk lah. Malam tadi mulanya kita punya qiyam mulai yang kata betul-betul berjaga lah kan, selama malam yang 10-20 malam yang lepas tu kita macam santai-santai lagi. Dan hujung-hujung ni kita memang kata all out kan. Ada yang terlelap pun dah tak kelas ni. InsyaAllah Ustaz, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu pagi ni. So kita akan jumpa lagi 2 minggu akan datang. Sebab minggu depan, minggu ketiga kelas Ustaz Syahmi Ustaz. Okay. Ustaz ni 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4 kelas Ustaz lah. Dan kelima. So Ustaz, kita endkan sesi kita dengan kafarah dan juga surah Al-As. Khairan katsira. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya mohon diri ya. Terima kasih Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua.
Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok dengan sesi Ustaz Terima Nazri kasih pula. semua Syida, Terima kasih Liza, Kak Pah. Kak Pah. Jumpa Assalamualaikum lagi ya. Terima warahmatullahi kasih semua. wabarakatuh. Dengan tu saya endkan sesi. Jom kita rehat-rehat sekejap lah, santai-santai kan. Liza dah apa? Terlelap-lelap dah Liza. Sengguh-sengguh macam mata dia. Lepas ni boleh rehat. Okey ya. Terima kasih semua.